Berani berpikir bebas, siri ke-27. Mengapa agama perlu mengaitkan diri mengejar sains, sedangkan sains tidak pernah merujuk agama? Sains menyelusuri kebenaran dan mencari jawaban berpandukan bukti yang ditemui. Ia bermula daripada pemerhatian, diuji melalui eksperimen, disemak oleh banyak pihak, dan sentiasa terbuka untuk dikritisi dan diperbetulkan. Dalam sains, kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang bercakap, tetapi oleh apa yang dapat dibuktikan. Inilah sebab utama mengapa sains terus berkembang dan semakin tepat dalam menerangkan realiti alam. Agama pula terbentuk sebagai sistem kepercayaan, makna dan panduan hidup. Ia tidak dibangunkan melalui kaedah ujian empirikal, tetapi melalui naratif, simbol, budaya dan logika. Pada asalnya, kedua-dua sistem ini bergerak dalam wilayah yang berbeza. Namun dalam dunia moden, satu fenomena yang jelas dapat diperhatikan. Agama semakin cenderung mengaitkan dirinya dengan sains, sedangkan sains langsung tidak merujuk agama. Ketidakseimbangan ini bukan kebetulan. Ia berpunca daripada satu pengakuan tidak langsung bahwa sains terbukti berfungsi dengan berkesan. Hasil kajian saintifik dapat diuji dan dibuktikan. Ia menghasilkan kemajuan teknologi yang nyata dalam kehidupan seharian. Kejayaan ini menjadikan sains diiktiraf sebagai sumber kebenaran. Oleh sebab itu, agama menyadari bahwa sains memiliki kredibiliti yang kukuh di mata manusia modern. Daripada kesedaran inilah muncul usaha agama untuk menumpang sains. Ayat-ayat kitab ditafsir semula agar kelihatan selari dengan penemuan saintifik, lalu dipersembahkan sebagai bukti bahwa agama juga benar, modern, dan seiring dengan sains. Dalam proses ini agama cuba mengambil kredit daripada kejayaan sains, bukan kerana sains memerlukannya, tetapi kerana agama ingin dilihat relevan dan sah dalam kerangka pemikiran berasaskan bukti. Namun perlu diperhatikan, usaha ini hampir selalu bersifat retrospektif. Penemuan saintifik dibuat terlebih dahulu melalui kajian dan eksperimen, kemudian barulah tafsiran agama disesuaikan agar kelihatan sepadan dengan penemuan tersebut. Sains tidak pernah bermula daripada kitab, tidak menunggu tafsiran wahyu, dan tidak menyesuaikan data untuk melindungi kepercayaan. Sebaliknya, agama yang menyesuaikan tafsirannya agar tidak bercanggah dengan realiti saintifik yang telah terbukti. Jika kitab benar-benar merupakan sumber sains, penemuan saintifik sepatutnya bermula daripadanya. Ia seharusnya mengandungi penjelasan yang spesifik, boleh diuji dan berpotensi untuk disalahkan. Namun apa yang kita lihat ialah bahasa puisi yang longgar dan terbuka kepada pelbagai tafsiran. Flexibility ini menunjukkan bahwa teks tersebut bukan dokumen saintifik dan tidak pernah direka untuk berfungsi sebagai rujukan empirikal. Hakikatnya, agama cuba berdiri seiring dengan sains kerana ia menyedari kekuatan sains dan bukan kerana sains yang memerlukan agama. Ini menjelaskan mengapa arah rujukan hanya satu hala. Sains tidak mencari pengesahan daripada agama kerana ia sudah mempunyai mekanisme sendiri untuk menentukan benar atau salah. Mungkin konflik ini dapat diredakan jika setiap sistem diletakkan pada tempatnya. Sains berfungsi untuk memahami bagaimana alam bekerja melalui bukti dan kajian, manakala agama berfungsi sebagai sistem makna dan nilai bagi penganutnya. Masalah timbul apabila agama cuba menuntut otoriti dalam wilayah fakta, lalu bergantung kepada sains untuk mempertahankan dirinya. Satu dilema besar yang terpaksa dilalui agama dalam menghadapi situasi ini adalah harus meninggalkan maksud teks asal dan mentafsir kembali sesuai dengan fakta sains. Dan alasan yang paling biasa digunakan adalah metafora. Akhirnya persoalan ini wajar direnungkan dengan jujur. Jika agama benar-benar sejajar dengan sains sejak awal, mengapa agama perlu menunggu penemuan sains untuk membuktikan dirinya benar? Mengapa bukan agama yang mendahului sains dalam semua penemuan dan kemajuan? Tidakkah kita melihat bahawa agama begitu terdesak mengejar sains membariskan dirinya? Berani berfikir bebas, Sir Moza.